Assalamualaikum, salam sejahtera anak-anak, apa khabar? Bersama cikgu lagi dalam dunia matematik. Jom belajar matematik bersama cikgu Syam. So, hari ini kita akan teruskan dengan matematik tingkatan 1. Okay, kita akan pergi kepada bab 6, persamaan linear. Kita akan pergi fokusnya dalam video kali ini hanya kepada satu subtopik ini saja, iaitu 6.1, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Jom kita teruskan. So, apa yang akan anda pelajari? Ada 3 subtopik yang besar dalam bab ni. Yang pertama, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Kedua, persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Dan yang ketiga, persamaan linear serentak dalam 2 pemboleh ubah. Kenapa kita kena belajar bab ni? Pelbagai masalah yang melibatkan situasi kehidupan harian dapat diselesaikan dengan menterjemahkan maklumat kepada ayat matematik dalam bentuk persamaan linear. Bincang dengan guru anda tentang situasi atau bidang lain yang melibatkan penyelesaian persamaan linear. Alright. Gambar apa ni? Okay, so pembelajaran abad ke-21 merupakan satu daripada pelaksanaan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 ya. So di dalam bilik darjah abad ke-21 ni ya, murid-murid disusun secara berkumpulan supaya memudahkan sesi perbincangan dan menjalankan pelbagai aktiviti. Misalnya, sebuah kelas yang terdiri daripada 30 orang murid hendak disusun secara berkumpulan demi mencapai matlamat ini. Okey, ada lagi gambar kelas yang sama. Right, dia beri bilangan murid lelaki di dalam kelas itu ialah 6 orang lebih daripada bilangan murid perempuan. Bagaimanakah anda menentukan bilangan kumpulan yang dapat dibentuk supaya setiap kumpulan mempunyai 2 orang murid perempuan? Macam mana? So, itulah antara masalah di sekeliling kita yang kita boleh terjemahkan dalam bentuk persamaan linear. Okay, itu kenapa kita kena belajarlah bab ni. Okay, melintas zaman kita tengok tokoh ni, Diophantus of Alexandria. Okay, Diophantus of Alexandria merupakan seorang ahli matematik Yunani yang banyak menyumbang dalam penyelesaian persamaan algebra. Beliau juga dikenali sebagai bapa algebra lah. Jadi kalau nak tahu tentang beliau lebih lanjut, scan QR code ni atau masuk laman web di bawah Okey, jaringan kata. Jadi kalau anak-anak nak dengar sendiri macam mana kata tu disebut, so boleh buka folder yang boleh dimuat turun pada buku surat ni, buku teks untuk audio jaringan kata. Okey, cuba jaya trial and improvement, kesamaan equality, nilai berangka numerical value, pematahbalikan working backward ataupun backtracking, pemboleh ubah variable, penggantian substitution, penghapusan elimination, penyelesaian solution, persamaan linear linear equation, persamaan linear serentak simultaneous linear equation, punca persamaan root of an equation. Okey. Baik, kita teruskan 6.1 persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, standard pembelajaran. Mengenal pasti persamaan linear dalam satu pemboleh ubah dan menguraikan ciri-ciri persamaan tersebut. Tahukah anda simbol ini dia sama dengan dia ada slash. Digunakan dalam hubungan yang terdiri daripada nilai yang berlainan. Misalnya 2. Dia tak sama dengan 5. Ini simbol tidak sama. Okey. Kalau dia tak ada palang dia sama kan? Kalau kita palang maksudnya tak samalah. Jadi 2 tak sama dengan 5. Ini contoh Okey, apakah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Okey, kita tengok situasi ni. Cikgu ada raja A 100, raja B ada 2/50, nilai dia 100 juga. So, perhatikan nilai wang dalam raja A adalah sama dengan nilai wang dalam raja B. Sama kan? Nilai dia. Situasi ini boleh ditulis sebagai nilai wang dalam raja A sama dengan nilai wang dalam raja B. Jadi, simbol sama dengan digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua kuantiti yang mempunyai nilai yang sama. Ayat matematik yang melibatkan kesamaan dikenali sebagai persamaan. Misalnya, X tambah 2 sama dengan 5. Y tolak 7 sama dengan 11. Ini kita sebut sebagai persamaan sebab dia ada persamaan, dia tak ada sama. Okey, aktiviti penerokaan 1, mengenal ungkapan dan persamaan algebra. So, perhatikan ayat matematik yang ditulis pada kad dalam raja di bawah. Ini kita ada beberapa kad. Jadi, kelaskan ayat matematik itu kepada ungkapan dan persamaan. So, antara kad-kad ni, anak-anak letak yang mana ungkapan letak kat sini, yang mana persamaan letak kat sini. So, dah selesai, kita bandingkan jawapan dengan rakan.
Alright, jadi berdasarkan aktiviti penerokaan 1 ni hasilnya ya. Jadi yang ada sama dengan ada kiri dan kanan sama dengan ni. Ini yang kita panggil sebagai persamaan ya. Persamaan ini kita panggil sebagai persamaan linear kerana kuasa pemboleh ubah adalah 1. Okey. Kalau kuasa pemboleh ubah tu 1, maksudnya dia adalah persamaan linear ya. Ini ada 1 pemboleh ubah, ni ada 2 pemboleh ubah, 2 pemboleh ubah, 2. Ni 1 pemboleh ubah. Ni 2 pemboleh ubah ya. Jadi persamaan linear, pemboleh ubah kuasa dia mesti 1. Kalau kuasa dia selain daripada 1, persamaan tu bukan linear. Dan persamaan juga dia mesti ada tanda sama dengan ya. Kemudian dia mesti ada nilai sebelah kiri, nilai sebelah kanan antara sama dengan tu. Tak boleh juga 6P tambah Q sama dengan. Tiba-tiba 9 ni tak ada. Jadi ini bukan persamaan linear. Ya. Dia persamaan linear dia mesti ada kiri dan kanan dan dia mesti ada pemboleh ubah dan pemboleh ubah dia kuasa 1. Okey. Jadi antara semua ni tadi kan cikgu kata ada semua dia persamaan linear tetapi ada yang 1 pemboleh ubah, ada yang 2 pemboleh ubah. Jadi antara semua ni kita kumpulkan lagi. X tambah 5 sama dengan 8, ini dengan ini. Jadi 3 ni kalau kita tengok dia memang ada 1 pemboleh ubah saja. Yang ini walaupun ini ada nampak macam 2 n tapi sebenarnya dia sama kan n jadi dia kira 1 pemboleh ubah lah. Jadi persamaan ini kita kenali sebagai persamaan linear dalam 1 pemboleh ubah. Kuasa bagi pemboleh ubah dalam kes ini X tu adalah 1. Dan dia hanya ada 1 pemboleh ubah dan dia ada kesamaan. Maksudnya kesamaan ni dia ada nilai kiri dia sama dengan nilai kanan. Ada sama dengan dia ada nilai kiri, ada nilai kanan. Jadi ini kita panggil kesamaan. Kalau ketiga-tiga ni dipatuhi, maka itulah dia persamaan linear dalam 1 pemboleh ubah. Kalau satu syarat tak dipenuhi atau tidak dipatuhi, maksudnya persamaan linear tu bukan dia bukan persamaan linear lah ataupun dia bukan persamaan linear dalam 1 pemboleh ubah. Okey, sudut komunikasi. Okey, bincangkan mengapa K kuasa 2 tambah 1 sama dengan 6 bukan persamaan linear. Kenapa? Sebab tengok pemboleh ubah dia kuasa 2. Syarat persamaan linear, pemboleh ubah mesti kuasa 1. Tahukah anda, ungkapan seperti XY, 1 per X dan X per Y bukan ungkapan linear. Kenapa? Bincang dengan guru kamu. Tip Bistari, ciri-ciri persamaan linear dalam 1 pemboleh ubah hanya mempunyai 1 pemboleh ubah, itu syarat pertama dia. Kuasa pemboleh ubah ialah 1. 2 ni mesti dipenuhi ya. Mari berbincang. Bincangkan sama ada persamaan yang berikut merupakan persamaan linear dalam 1 pemboleh ubah atau bukan. A, X sama dengan 0. Ya kan? Sebab dia ada 1 pemboleh ubah dan pemboleh ubah dia kuasa 1. B, 1 per X tambah 2 sama dengan 6. Nampak macam ya, tetapi tengok X dia sebagai penyebut. Walaupun X dia kuasa 1, tapi sebenarnya X ni berada di bawah anak-anak. Nanti bila kita dah belajar indeks dan sebagainya, bila kita bawa X tu pergi atas, X tu sebenarnya kuasa negatif 1. Jadi B ni bukan persamaan linear dalam 1 pemboleh ubah ya. Yang ini pun nampak macam 1, tapi sebenarnya ini kalau anak-anak kembangkan, kita dah belajar algebra kan. So kalau kita kembangkan, X ni dia jadi X kuasa 2. Jadi C pun bukan persamaan linear dalam 1 pemboleh ubah ya. Okey, contoh 1. Terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam 1 pemboleh ubah atau bukan. Okey. So A, iyalah kerana tengok dia ada 1 pemboleh ubah dan kuasa 1. B, bukan kerana dia ada 2 pemboleh ubah. P dengan Q. Sebab kita nak cari yang 1 pemboleh ubah ya. C, ya sebab dia memang 1 pemboleh ubah je dan kuasa dia 1. D, bukan sebab tengok Y dia ada kuasa 2. Bukan ya. Jadi itu jawapan dia. Kena bagi tahu ya atau bukan dengan alasan yang betul anak-anak. Okey. So latih diri 6.1A, terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam 1 pemboleh ubah atau bukan. A, ya ke bukan? Ya kan? Ya kerana persamaan mempunyai 1 pemboleh ubah dan pemboleh ubahnya berkuasa 1. Okey, B. Bila kita darab 3P tolak 6, ya. Jadi B juga ya kerana mempunyai 1 pemboleh ubah dan pemboleh ubahnya berkuasa 1. C, dia ada X dengan Y, so bukan kerana persamaan mempunyai 2 pemboleh ubah. D,
Bukan kan, kerana tengok pembuli ubah dia berkuasa 2. Okay, so lati diri 6.1a settle lah. Next, bagaimanakah anda membentuk persamaan linear berdasarkan situasi yang diberi dan sebaliknya? Alright, jom. Standard pembelajaran, membentuk persamaan linear dalam satu pembuli ubah berdasarkan satu penyataan atau situasi dan sebaliknya. Tip bestari, setiap sebutan dalam persamaan linear mesti mempunyai unit yang sama. Unit tidak perlu ditulis apabila membentuk persamaan linear. Tips tu penting. Okey, contoh 2. Bentukkan persamaan linear dalam satu pembuli ubah bagi setiap yang berikut. A. Satu nombor ditolak dengan 8 bakinya ialah 2. Okey. So, tengok katakan nombor itu ialah X, maksudnya X tu kalau tolak 8 dapat 2. So, ini adalah persamaan dia. X tolak 8 sama dengan 2. Okey, B. Pak Chin membeli 5 batang pen dengan harga Y sebatang dan sebuah buku tulis berharga RM3. Jumlah wang yang dibayarnya ialah RM7. So, harga 5 batang pen. So, 5 darab Y. So, dapat 5Y. Jadi, 5 batang pen tambah dengan RM3. Tapi ingat, 5 ni adalah 5 sen. Jadi, tadi kan tip dia dah beritahu. Unit mesti sama kan. Jadi, RM3 ni kena tukar kepada sen lah. So, 300 sen. So, 5Y tambah 300 sama dengan dia bayar RM7. Jadi, sama juga. Kena samakan dia punya unit. So, RM7 sama dengan 700 sen. Jadi, ini persamaan dia. Di mana persamaan dia semua dalam sen. 5 darab Y tambah 300 sama dengan 700. Unit tak perlu tulis tapi unit dia mesti sama. Ingat tip tadi cikgu dah bagi kan. Contoh 3. Tulis penyataan atau situasi bagi setiap yang berikut. Tadi daripada situasi dia suruh tulis dalam bentuk persamaan. Sekarang dia dah kasih persamaan, dia suruh tulis dalam bentuk penyataan atau situasi. 2x tambah 5 sama dengan 19. X ialah satu nombor. Y tolak 2 sama dengan 8 dengan keadaan Y ialah umur Rajesh sekarang. Macam mana? Okey, penyelesaian A. 2 kali suatu nombor ditambah dengan 5 hasilnya ialah 19 kan? Okey, B pula Rajesh berumur 8 tahun pada 2 tahun yang lepas. Itu ayat dia. Okey. So, ini salah satu lah bentuk situasi. Anak-anak boleh fikir situasi yang lebih kurang juga. Based on dia punya persamaan tu. Boleh try. Nak try kat mana? Ni latih diri 6.1b ada soalan 1, soalan 2. Cuba buat sekarang 5 minit hingga 10 minit. Kemudian tu boleh check dengan jawapan belakang dan kawan-kawan. Ingat jawapan anak mungkin tak sama sebiji dengan jawapan belakang. Kerana situasi ni yang ini sepatutnya samalah. Tapi yang ini sebab situasi dia boleh, ayat dia mungkin lain-lain sikit. Tapi maksud dia sama. Okey, cuba buat. Kalau tak confirm, boleh bincang, compare dengan kawan-kawan ataupun tanya guru kamu. Okey, kalau dah siap, dah betul, kita teruskan. Okey, bagaimana anda menyelesaikan persamaan linear dalam satu pembuli ubah? Standard pembelajaran, menyelesaikan persamaan linear dalam satu pembuli ubah. Tengok gambar ni, cikgu ada bongkar ni, X, lepas tu ada 6, di mana bila cikgu timbang, berat dia adalah 10. Gambar ni kena ingat. Nanti kita akan tengok soalan. Tahukah anda penyelesaian persamaan linear juga dikenali sebagai punca bagi persamaan itu? Okey, maksudnya bila kita selesaikan persamaan linear, kita cari pembuli ubah kan. Jadi, sama jugalah. Kita selesaikan tu, kita juga sebenarnya kita nak cari punca. Jadi, pembuli ubah tu juga sebenarnya punca. Okey, gambar ni ingat balik sebab kita nak gunakan. Alright. Ni tadi. Okey, kita ada 2 bongkar kayu tadi kan. Di atas penimbang tu, satu jisim 6, satu jisim X. Okey, so bacaan yang ditunjukkan penimbang adalah sama dengan jumlah jisim sepatutnya lah. Okey, jadi persamaan linear yang boleh dibentuk X tambah 6 sama dengan 10. Maksudnya bongkar X tu tambah dengan bongkar yang 6 kg, dia mesti sama dengan apa yang ditunjuk oleh penimbang kan. Penimbang tu 10 kg. Alright. Jadi, jika kita menggantikan bongkar X dengan suatu bongkar berjisim 4, bacaan dan penimbang adalah sama 10 kg kan. Hal ini menunjukkan 4 ialah satu nilai berangka yang memuaskan persamaan X tambah 6 sama dengan 10. Nilai berangka ini dikenali sebagai penyelesaian bagi X tambah 6 sama dengan 10. Penyelesaian persamaan linear ialah nilai berangka yang memuaskan persamaan itu. Apa maksud memuaskan? Memuaskan maksudnya apabila, okey, katakan X ni tadi 4 kan. Tengok, nilai di sebelah kiri sama dengan nilai sebelah kanan. Itu maksudnya memuaskan.
memuaskan. Memuaskan maksudnya nilai pemboleh ubah yang menyebabkan nilai di sebelah kiri dia sama dengan nilai di sebelah kanan. Ya. Jadi persamaan linear ni kalau kita nak selesaikan, maksudnya kita nak cari nilai pemboleh ubah atau kita nak cari nilai punca, ada 3 kaedah lah. Ya. Kaedah cuba jaya, aplikasi konsep kesamaan dan kaedah pematahbalikan. Okey, yang ini adalah kaedah yang dicadangkan dalam buku teks. Kita lihat dulu kaedah ni. Contoh 4. Selesaikan persamaan linear 2x tambah 1 sama dengan 7 dengan menggunakan yang pertama kaedah cuba jaya, yang kedua kaedah aplikasi konsep kesamaan dan yang ketiga kaedah pematahbalikan. Cuba jaya dulu kita tengok. 2x tambah 1 sama dengan 7. Maksudnya kita agak-agak lah x tu berapa. Okey, kalau x 1. Kita masukkan sebelah kiri 2x tambah 1, kita dapat 3. Adakah 3 sama dengan 7? 3 tak sama dengan 7 kan? Nilai 3 lebih kecil daripada 7. Jadi, apa refleksi dia? Kita kena gantikan x dengan nilai yang lebih besar daripada 1. Sebab kita nak nilai 3 ni lebih besar lagi kan? So, kita try ganti 2. Ganti 2 dekat sebelah kiri kita dapat 5. So, 5 tak sama dengan 7. Nilai 5 berhampiran dengan 7 dah kan? Dah dekat dengan 7. Jadi kita ganti x dengan nilai yang lebih besar daripada 2 pula lah. Sebab ganti 1 tadi pun dapat 3, ganti 2 dapat 5. Jadi kita try ganti 3. Ganti 3 tengok, dapat 7. Sebelah kiri 7 sama dengan kanan 7 kan. Jadi kalau dah kiri dengan kanan sama, maksudnya 3 tu adalah penyelesaian lah sebab dia memuaskan persamaan. Jadi x sama dengan 3 ialah penyelesaian. Maka jawapan dia adalah x sama dengan 3. Ingat persamaan linear dalam satu pemboleh ubah mempunyai hanya satu penyelesaian sebab dia ada satu pemboleh ubah je. Jadi dia ada satu nilai je lah. Ya. Okey, ini kaedah cuba jaya. Kita tengok kaedah aplikasi konsep kesamaan pula. Okey, 2x tambah 7. 2x tambah 1 sama dengan 7. Maksudnya kita ada 2 bongkar x dan kita ada 1 guli. Sebelah sini memang ada 7 guli. Okey, jadi kalau saya buang 1 guli kat sini, jadi sebelah kanan ni pun saya kena buang 1 guli. Saya tolak 1 guli, sebelah kanan pun kena tolak 1 guli. Sebab kalau kita tak kita tak buang sama, jadi nanti dia tak penimbang ni dia okey anak-anak kalau kita tak buang sama rata, maksudnya nanti penimbang ni dia tak macam ni lah, dia akan berat nanti kan. Sedangkan kalau ikut konsep kesamaan, kiri dengan kanan mesti sama. Itu sebab penimbang dia kalau awak tengok, dia sama. Jadi kalau awak buang 1 guli, sebelah sana pun kena buang 1 guli. So tolak 1 kan, buang. Okay, so sekarang tinggal 2 bongkar. Jadi yang ini dah tinggal 6 kan. 6 ni cuba cikgu bahagikan 2 kumpulan yang sama. Macam tu. Jadi 2x sama dengan 6 kan. Okay. Jadi sekarang cikgu bahagi kepada 2. Yang sebelah sini. Jadi cikgu pisahkan 2, yang 6 pun cikgu pisahkan 2. Jadi dia jadi 3, 3. Betul tak? Bahagi 2, bagi 2. Jadi sekarang bila cikgu dah, cikgu buang 1 sini, cikgu buang 1 sinilah. Betul tak? Jadi yang tinggal apa? X. Sini tadi dah buang 1 grup, jadi dia tinggal 3. Nampak tak? Depan. Jadi X sama dengan 3. Jadi ini aplikasi konsep kesamaan. Okey, bila nak buat dalam cara kerja nanti, gambar ni tak payahlah lukis. Gambar ni sebenarnya untuk awak faham. Yang penting step kat sini ni. Maksudnya anak-anak, kalau awak tolak 1 kat kiri, awak kena tolak 1 kat kanan juga. Itu maksud sama dengan. Apa yang awak buat sebelah kiri, awak kena buat juga sebelah kanan. Itu maksud sama dengan ni ya. Sebab kan sama dengan ni, maksud dia adalah kiri sama dengan kanan. Betul tak? Jadi kalau kiri tolak, kanan kena tolak. Kalau kiri bahagi, kanan pun kena bahagi. Itu maksud konsep kesamaan ya. Okay, kita tengok tip dulu Dalam satu persamaan linear, nilai di sebelah kiri sentiasa sama dengan nilai di sebelah kanan. Tadi cikgu dah cakap ya. Maka operasi matematik yang dilakukan pada kedua belah persamaan linear mesti sama supaya mematuhi konsep kesamaan. Cikgu dah cakap tadi. Okay, kita tengok yang C, kaedah pematahbalikan. Okey, 2x tambah 1 sama dengan 7. Katakan nilai awal adalah x dan nilai akhir adalah 7. Kita ambil pemboleh ubah. Kita sentiasa ambil pemboleh ubah tu sebagai nilai awal dan nilai akhir dia jawapan sebelah kanan tu ya. Senaraikan operasi matematik bermula daripada nilai x untuk menjadi 7. X tengok dia darab dengan 2 kan. Lepas tu dia tambah 1 dan dia dapat 7.
X darab 2 tambah 1 sama dengan 7. Dengan menggunakan kaedah pematahbalikan, kita perlu mempertimbangkan operasi yang terbalik supaya 7 dapat menjadi nilai X. Jadi, ni dia pergi sana. Sekarang kita patah balik. Jadi, tambah 1 bermaksud 7 akan tolak 1. Darab 2, dia akan jadi bahagi 2. So, dia akan dapat X. Jadi, maka nilai X yang dapat ditentukan dengan menulis 7 tolak 1. 7 tolak 1 dapat 6 kan? 6 bahagi 2, 6 bahagi 2 dapat 3. Jadi bermaksud X sama dengan 3. Ini dipanggil kaedah pematahbalikan. Urutan operasi matematik adalah sangat penting. Okey. Alright. Tip misteri. Kaedah pematahbalikan adalah menggunakan strategi bekerja ke belakang dan biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang telah diketahui nilai akhirnya. Okey, yang telah diketahui nilai akhirnya tetapi nilai awalnya tidak diketahui. Sebab tadi kita dah tahu kan nilai awalnya adalah pemboleh ubah. Okey, kita teruskan. Mari berbincang. Adakah kaedah pematahbalikan sesuai digunakan untuk menyelesaikan semua persamaan linear? Bincangkan perkara ini. Jawapan sebenarnya dah ada kat sini. Tak sesuai. Dia hanya sesuai kalau nilai akhir dah tahu tapi nilai awal tak tahu kan. Kalau persamaan linear tu lain daripada situasi ini, dia tak sesuai. Okay. Alright, contoh 5. Selesaikan persamaan berikut. 2x tambah 13 per 5 sama dengan 7. Okay, terpulanglah ke awak nak guna kaedah apa. Okay. Bijak fikir, adakah anda dapat menyelesaikan persamaan 3 darab kurungan 2x tambah 3 sama dengan 6x tambah 9. Terangkan. Okay, try dulu. Dan awak beritahu dapat ke tidak. Tip bestari, semak jawapan anda dengan menggantikan nilai pemboleh ubah yang diperoleh ke dalam persamaan dan uji sama ada nilai di sebelah kiri sama dengan nilai di sebelah kanan. Ini nanti cikgu terangkan macam mana nak semak ya. Okay, ini A. Dia guna kaedah yang kedua tu, kaedah konsep persamaan kan. 2x tambah 13 per 5 sama dengan 7. Yang pertama dia nak hapuskan 5 ni, bahagi 5 ni, so dia darab 5. Jadi sebelah kanan pun kena darab 5. Jadi 5 dengan 5 ni boleh potong boleh potong. So 7 darab 5, 35. Jadi ni dah potong, dia tinggal atas je lah 2x tambah 13. Okay, lepas tu kita nak X jadi yang mana tak ada X tu kita hapuskan dulu. Jadi ini tambah 13 kan, nak hapus kenalah tolak 13. Jadi sebelah sini pun kena tolak 13. So 13 tolak 13 habis kan. So yang tinggal 2x. 2x. 35 tolak 13 22. Sekarang kita nak X saja, tak nak 2 ni. 2 dengan N ni darab. Jadi kena bahagilah, bahagi dengan 2. So sini pun bahagi 2. Jadi 2 bahagi 2 habis kan. Jadi yang tinggal X. So X. 22 bahagi 2 dapat 11. Jadi ini konsep yang kedua tadi dia guna. Okey, B. Yang pertama kena darab dulu algebra kita dah belajar kan. So 5 darab X kembang 5 darab X 5X 5 darab negatif 4 tolak 20 lah negatif 20. X tambah 16 kembangkan persamaan dulu. Okey, so tolak 20 nak hapuskan jadi dia kena tambah kan. Jadi sini pun kena tambah. Jadi tolak 20 tambah 20 habislah. So yang tinggal 5X. So ini X 16 tambah 20 dapat 36. Okey, kemudian X sebelah sini lah kita hapuskan. Sebab kita nak X kat sini kan. So sini 1X. Jadi kena tolak X. So sebelah sini pun tolak X. Jadi 5X tolak X dapat 4X. Ni semua algebra So X tolak X habis, so tinggal 36. Jadi 4X kita nak X je, 4 tak nak. Jadi 4 dengan X darab. So nak hapuskan 4 kena bahagi. So sini pun bahagi. 4 dengan 4 habis, so tinggal X. 36 bahagi 4 dapat 9. Okay. Okay. So sebenarnya kaedah yang kedua, kaedah konsep kesamaan ni yang paling sesuai digunakan untuk menyelesaikan semua persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Kaedah pematahbalikan tadi ada syarat kan. Kaedah yang pertama, kaedah cukup jaya pun susah juga sebab awak nak kena try banyak nilai kan. Okey, tadi dia dah katakan anak-anak dia suruh kita semak jawapan kita betul ke tidak. Macam mana nak semak Cara dia, okey, kita dah tahu kan jawapan dia X sama dengan 9. Kita masuk balik dekat persamaan asal Okey, kita tengok sebelah kanan ini kan. Ini sebelah kanan. Saya masukkan X tu sebagai 9 So 9 tolak 4.
Okey, 5. 9 tolak 4 adalah 5. Jadi 5 darab 5 dapat 25. Ini adalah sebelah kiri. Okey, sebelah kanan apa? X tambah 16. Jadi saya masukkan sama 9. So 9 tambah 16. Apa jawapan? 25. Ini kanan. Sekarang cikgu nak tanya kamu. Nilai dia sama tak kiri dan kanan? 25, 25. Sama kan? Kiri sama dengan kanan. Jadi, betul lah. X sama dengan 9. Okey, ini maksud tadi suruh semak. Ya? Kamu gantikan nilai pembeli ubah tadi ke dalam persamaan asal sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau dapat jawapan yang sama, maksudnya jawapan yang kamu cari ni tadi, yang kamu kira tadi, jawapan dia betul. Itu cara kita semak. Boleh ya? Okey, layari laman web ni. Cikgu padam Okey. Alright, layari laman web tu untuk permainan tentang penyelesaian persamaan linear dalam satu pembeli ubah. Try anak-anak. Cikgu dah try agak menarik dia punya permainan. Okey, latih diri 6.1C. Selesaikan persamaan linear yang berikut. Okey, so anak-anak boleh cubalah dengan tiga-tiga kaedah. Kaedah cuba jaya, kaedah konsep kesamaan, kaedah pematahbalikan. Okey. Tapi kaedah pematahbalikan tu kena tengoklah syarat dia tadi. Syarat dia apa? Nilai awal tak tahu, nilai akhir tahu. Tengok 7 kan? 5, 9. Yang ini, ni tak sesuai kaedah pematahbalikan. Kenapa? Tengok jawapan akhir dia 5x. Dia mesti nilai nombor. Dia tak boleh ada pembeli ubah juga dekat akhir. Jadi ini tak sesuai kaedah pematahbalikan. Yang ini sesuai kaedah yang kedua, kaedah konsep kesamaan. Yang ni sesuai tak kaedah pematahbalikan? Pun tak sesuai. Kenapa? Sebab jawapan akhir tak tahu. Syarat dia jawapan akhir mesti tahu. Sekarang tak tahu. Jadi ini pun tak sesuai. Ini kena guna kaedah konsep kesamaan. Okey, cuba try anak-anak 5 hingga 10 minit. Okey, kalau tak faham boleh rewind balik video cikgu, tengok dan buat sama-sama, insya-Allah you akan dapat. Kalau dah betul, step semua okey, buat dengan kemas cikgu ingatkan lagi, buat dengan kemas. Okey, kalau okey, jawapan semua betul, buat cek balik dah dapat jawapan, cek balik macam cikgu tunjuk tadi macam mana nak semak. Okey, tapi cara cek, cara semak tu tak payahlah tunjuk dekat langkah kerja. Itu hanya untuk kita semak saja ya. Kalau dah okey, kita proceed, kalau tidak, buat pembetulan, bincang balik dengan rakan, dengan guru kamu ya. Okey, kita teruskan. Bagaimana kita menyelesaikan masalah? Tidak pembelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear dalam satu pemberi ubah. Zon aplikasi matematik Okey, tengok. Selepas 10 tahun, umur Jalil akan menjadi 3 kali umurnya sekarang. Berapakah umur Jalil? Senang je kan? Okey, memahami masalah. Selepas 10 tahun, umur Jalil adalah 3 kali umurnya sekarang. Okey, katakan umur Jalil sekarang X tahun. Jadi selepas 10 tahun, umur Jalil adalah 3 kali ganda 3X lah kan? 3X. Jadi persamaan linear dalam satu pemberi ubah yang boleh dibentuk adalah X tambah 10 lah umur dia sekarang. Tambah dengan selepas 10 tahun kan. Tambah 10 sama dengan 3X. Sebab 3 kali ganda kan dia kata. So ini persamaan dia. Jadi kita nak selesaikan, nak cari umur Jalil. So dia guna kaedah konsep kesamaan. X tambah 10 sama dengan 3X. Sebab jawapan akhir tak tahu kan. Jadi memang tak sesuai guna kaedah pematahbalikan ya. Jadi dihapuskan X sebelah sini dulu. So tolak X. Jadi sebelah sini tolak X. Jadi X tolak X habis tinggal 10. 3X tolak X jadi 2X. So kita nak X je kan. Jadi ni 2 dengan X ni darab. Jadi bagi 2. 10 pun bagi 2. So 10 bagi 2, 5. 2 dengan 2 habis. So tinggal X. Jadi X sama dengan 5 bermaksud umur Jalil ialah 5 tahun kan. Jadi dia minta umur Jalil selepas 10 tahun. Bermaksud bila X 5. So ini kita buat refleksi saja. 5 tambah 10, 15 lah. Atau tak? Umur Jalil sekarang tambah selepas 10 tahun, 15. Ataupun 3 kali ganda umur dia sekarang. So 3 dan 5, 15. Pun boleh. Okey, jadi selepas 10 tahun, umur Jalil adalah 15. Ya. Okay. Alright, tip bestari. Ini ya, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear dalam satu pemberi ubah. Kena pasti pemberi ubah dalam masalah dan wakilkan pemberi ubah dengan satu huruf lah. Huruf kecil Selalunya kita guna X, Y. Nak guna huruf lain pun boleh. Tapi mesti huruf kecil.
Bentukkan satu persamaan linear berdasarkan maklumat yang diberi. Kemudian selesaikan persamaan itu untuk mencari nilai pemberi ubah itu. Ya. Okey, bijak fikir. Hasil tambah 3 nombor ganjil yang berurutan ialah nombor 3. Apakah nombor-nombor ini? Cuba try. Okey, anak-anak. Okey, latih diri 6.1D ada 2 soalan. Cuba buat anak-anak dalam masa 5 minit maybe. Kemudian semak jawapan. Kalau salah, semak balik kenapa, buat pembetulan ya. Kalau dah okey, kita teruskan. Alright, ini macam biasa kena hantar, kena buat ya. Mahir diri 6.1, 4 soalan. Okey, 567 muka surat 131. Ada 7 soalan, buat dalam buku, tulis, hantar bila kita naik sekolah. Macam biasa sebelum hantar, cek dulu jawapan kamu. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau salah, terus buat pembetulan ya. So, itu saja untuk video kali ini anak-anak. Selamat berjumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.